Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid Daerah Seberang Perai Utara, yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Yahya, Ustaz Luqman, sahabat saya, seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Mikrofon banyak-banyak ni, waktu ni dia sensitif sikit. Macam sidang media. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berada pada 3 Muharram. Jana? Ni masuk 3 Muharram betul tak ni? Betul lah kan? Tadi petang 2 Muharram lagi. Ni masuk maghrib dah 3 Muharram. Bulan Muharram ni tuan-tuan, kita maklum sangat dia terkait dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasul SAW. Lepas tu kita daripada kecil-kecil dulu memang duk nyanyi dah. 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Betul ya? Nyanyilah sama-sama. Dalam lagu tu cerita 1 Muharram ni detik mula lah. Perkiraan kalender Islam. Betul lah? Betul tu? Sebenarnya dia bermula zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waktu tu jadi Amirul Mukminin. Ingat, selepas Nabi SAW wafat, Nabi wafat tahun berapa hijrah? Tahun berapa lah? Astaghfirullahalazim. Tanya tak bunyi langsung. Tahun berapa? 10. Nabi wafat tahun 10 hijrah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah 2 tahun. Tahun 12 hijrah. 11, 12. Sayyidina Abu Bakar wafat. Naik khalifah yang kedua selepas Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Lepas tu naik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Sekitar tahun 13, tahun 14, tahun 15, waktu tu Islam dah berkembang sampai ke Rom, sampai ke Parsi. 1/3 dunia Islam memerintah. Bila? Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW waktu berlaku perang Khaybar, perang Khandaq, dalam Quran sebut cerita tentang perang Ahzab tu. Waktu tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi dengan para sahabat duk korek parit. Bila Nabi duk korek parit, tiba-tiba ada satu batu besar. Para sahabat duk ketuk batu tu, tak boleh nak pecah. Jadi terganggulah proses nak korek parit yang besar tu. Nabi panggil para sahabat mai. Para sahabat panggil Nabi mai. Rasulullah tolong saat ni batu besar ni kami tak boleh nak pecah. Nabi SAW pun angkat dia punya penukul dia. Nabi SAW pun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu Akbar. Nabi ketuk batu tu, keluar percikan api. Nabi SAW takbir Allahu Akbar. Telah diperlihatkan kepada aku kunci kota Rom.
Aku melihat bangunan-bangunannya. Para sahabat pun takbir, Allahu Akbar. Nabi ketuk yang kedua, ketuk kedua, keluar percikan api lagi, Allahu Akbar. Nabi takbir. Nabi kata, telah diperlihatkan kepada aku kunci kota Parsi dan gerbang-gerbang dia. Nabi SAW takbir, para sahabat pun takbir, Allahu Akbar. Nabi ketuk lagi sekali, keluar percikan api. Nabi kata, telah diperlihatkan kepada aku kota Yaman, bangunan-bangunan berwarna merah. Para sahabat takbir. Waktu tu orang Islam di kota Yathrib tu, kota Madinah tu, lebih kurang 4,000 orang ya. 3,000 orang yang pergi masuk dalam peperangan, nak pergi perang dengan musuh yang nak mai 10,000 bala tentera. Ada 10,000 bala tentera yang nak mai serang Madinah. Orang munafik pakat lari sembunyi. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba Nabi kata apa? Ni satu hari nanti kita akan buka kota Parsi. Kita akan buka kota Rom. Rom dengan Parsi waktu tu merupakan kuasa besar dunia, macam Amerika dengan China tu. Tuan-tuan boleh bayang tak ni, kata nak pilihan raya ni, kata ni kan cerita politik. Contoh, katalah yang akan bertanding tempat kita ni, dia kata apa? Kalau saya menang nanti, kita akan tawan Amerika Syarikat. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan nak undi dia tak? Kalau saya menang nanti, kita akan tawan negara China. Saya ingat tuan-tuan, hilang deposit kawan tu. Tak logik ngakai. Zaman Nabi SAW, orang Islam ada lebih kurang 4,000 orang ya. Yang nak main serang, ada 10,000 yang nak main ni. Nabi kata, kita akan buka kota Rom. Tapi para sahabat ni beriman. Nabi kata confirm betul. Sebab Nabi SAW takkan cakap saja kecuali diwahyu daripada Allah. Para sahabat takbir, Allahu Akbar. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Orang munafik pekat gelak kat Nabi SAW. Alah, cerita nak buka kota Rom, konon ni yang nak main 10,000 orang ni nak perang ni, entah kalah, entah menang, entah kalah pun tak tahu lagi. Pekat-pekat gelak. Sungguh pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad, kota Rom dibuka. Islam membuka kota Rom. Islam membuka kota Parsi. Bila? Zaman Sayyidina Umar. Tapi masalah yang dihadapi waktu tu ialah masalah komunikasi. Nak hantar satu surat pi dekat Nuh, governor yang duduk di Iraq, sallallahu alaihi Muhammad. Perjalanan ambil masa 3-4 bulan. Satu surat nak hantar dekat sallallahu alaihi Muhammad, governor yang duduk kat Iraq tu, 4 bulan baru sampai. Arahan bertarikh 1 Safar. Sampai kat sana, governor ni tengok, ni surat ni 1 Safar nak kena buat. 1 Safar bila? Tahun ni ke? Tahun depan ke? Tahun dah lepas ke? Tahun lagi satu ke? Tak tahu. Tahu pasal apa? Pasal tak ada tarikh, tak ada tahun. Waktu tu tak ada tahun. Habis tu macam mana dia perkenai tahun-tahun tu? Dia perkenai tahun tu dengan peristiwa besar yang berlaku pada tahun tu. Anak hang beranak bila? Anakku beranak tahun jihad. Oh, tahun kedua hijrah. Sebab tahun kedua hijrah, tahun turun perintah jihad. Anak hang lahir bila? Anakku lahir tahun puasa. Oh, tahun kedua hijrah. Sebab tahun kedua hijrah, tahun turun perintah puasa. Nabi lahir bila? Nabi lahir tahun gajah. Tu peristiwa Abraha nak serang Kaabah sebagainya. Tahun-tahun tu dikenali dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku waktu tu. Faham tuan? Tapi masalah dia nak communicate susah. Maka Sayyidina Umar pun panggil para sahabat cadang. Cadangan pertama, apa kata kita ambil peristiwa kelahiran Nabi SAW sebagai permulaan kalender Islam? Setuju tak? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk dalam majlis tu? Ni majlis nak pilih kalender Islam ni. Dan kalender yang tuan-tuan akan pilih ni akan digunakan sampai ke hari kiamat ni. Siapa yang chair the meeting? Yang chair meeting tu Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang duduk ni? Kalangan sahabat-sahabat senior. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan duduk dalam grup tu.
Ni faham ke tak faham ni? Buat serius sangat malam ni tau. Tuan-tuan jangan risau, nasi daging Ustaz dah masak ni. Sekejap lagi tunggu Ustaz. Saya pun kita berhenti awal sikit. Dia cerita awal sangat. Ni, kurma daging. Tunggu lagi. Sekejap lagi. Cicah yang asam. Simpai. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Tu sekejap lagi. Subhanallah. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita duduk dalam momen tu, ni kita ada suara ni, nak vote satu tarikh sebagai permulaan kepada kalender kita yang akan kita pakai, yang akan anak cucu kita pakai, orang Islam akan pakai sampai hari kiamat ni. Seorang cadang, wahai Amirul Mukminin, saya cadangkan kita guna kalender kita ni, detik permulaan dia kita ambil tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir tahun tu lah tahun 1. Kalau tuan-tuan ada dalam majlis, tuan-tuan setuju tak? Tuan-tuan setuju tak? Ustaz ya setuju tak? Kalau saya setuju. Sebab apa? Tuan-tuan boleh bayang tak? Setiap kali masuk tahun baru, kita sambut tahun kelahiran Nabi SAW. Mai tahun baru sambut maulid, mai tahun baru sambut maulid, mai tahun baru sambut maulid. Tengok ni. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku, kata Nabi, lebih daripada kasih pada anak pinak dia, pada mak bapak dia, lebih pada manusia seluruhnya. Mestilah seronok. Tuan boleh bayang tak kalau kalender tu, kalender tahun yang nak dibuat tu, kalender tu sempena tahun lahir anak kita. Tuan-tuan suka tak? Ini boleh faham ke tak? Faham mestilah seronok. Kalau tahun kita, lagi best. Tahun kami nak buat kalender baru ni, dekat apa ni, kita nak buat kalender baru untuk negeri kita ni saja. Lepas tu saya nak panggil, kita nak cadang tahun lahir anak tu Haji tu sebagai kalender tu. Oh, seronok kita. Pasal apa? Sayang. Betul kan? Kita kalau sayang kat anak kita lebih pada sayang kat Nabi, tak sempurna iman. Sayang kat kita ni, kat kita sendiri, tubuh kita sendiri lebih pada sayang Nabi, tak sempurna iman. Tuan-tuan, maka seronoklah kalau kita boleh, kalau waktu tu kita ada, tiba-tiba orang cadang nak bubuh tahun kelahiran Nabi itu sebagai permulaan kepada kalender Islam. Saya lah mungkin orang pertama yang setuju. Tapi Amirul Mukminin tak setuju. Pasal apa? Pasal kata ulama tarikh, yang pertama pasal berlaku perbezaan pendapat tentang tarikh yang tepat bilakah kelahiran Nabi SAW. Masa tu the actual tu belum tentu, ni lagi tak jelas. Sebab ada yang kata tahun ni, ada kata ni, macam-macam perbezaan pendapat, tak jelas. Yang keduanya, ulama sebut sebab dia menyamai perbuatan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani buat kalender dia apa? Nama kalender Masihi. Al-Masih Isa bin Maryam. Kalender Masihi tu. Ni tahun 2023. Maksudnya umur Nabi Isa alaihissalam lah ni 2023. Saya sebut. Tak mau sebab sama macam orang Nasrani, tak mau. Mai cadangan kedua, ambil tahun diangkatnya Nabi SAW jadi Rasul. Tak setuju juga. Cadangan ketiga, ambil tahun Nabi wafat. Lagilah para sahabat tak setuju pasal tahun itu tahun kesedihan. Tak boleh sedih. Mana boleh nak ambil tahun tu, tahun Nabi wafat pula. Tahun tu semua orang sedih, tiba-tiba nak ambil tahun tu bagi kalender Islam. Tak boleh, tak kena. Mai orang berikutnya cadang, apa kata kita ambil tahun hijrahnya Nabi SAW. Yang ni setuju tak?
Alah setuju lah, dan memang kita pakai yang tu dah. Mereka tanya setuju tak setuju pun tak anggur ni. Macam tu. Setuju lah tu. Tu memang dah setuju dah lah tu. Sepakat setuju lah itu. Pasal apa? Pasal dengan hijrahnya Nabi dan para sahabat tu, Islam berkembang sampai kat kita ni, kat sini ni. Teluk ayat tawak. Ni Ustaz Muhammad. Tuan boleh bayang tak? Kalaulah tak kerana hijrahnya Nabi SAW sampai ke Madinah, Islam tak berkembang. Para sahabat Nabi SAW bukan cerita duk dakwah ajak orang masuk Islam. Mereka nak semayang pun terpaksa sembunyi-sembunyi. Tunjuk nampak aja kata dia orang Islam, kena tangkap, sekali kena seksa. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Khabbab? Tuan-tuan kenal? Tak kenal? Kebab kenal? Khabbab dia tukang besi. Bos dia nama Ummu Amar. Tuan dia. Bila tuan dia tahu kata Khabbab masuk Islam, dia pergi jumpa Khabbab. Dia kata, kamu ikut Muhammad? Ya, saya ikut Muhammad, apa masalah? Dia ni minas sabiqun al-awwalin, dia orang-orang awal masuk Islam. Dan waktu tu orang macam yang masuk Islam ni orang miskin, orang apa dia panggil apa, hamba-hamba tu. Kita apa masalah kalau saya masuk Islam, saya ikut Muhammad, masalah apa? Masalah apa? Dia ambil besi yang tengah merah tengah duk bakar tu, letak atas kepala Khabbab ni. Tak berasak kepala dia, jatuh pingsan. Tak cukup dengan tu, dia panggil kumpulan-kumpulan pemuda-pemuda ni berhimpun, buat berapa orang Islam yang ikut Muhammad. Hampa 10 orang ambil orang ni, hampa 10 orang ambil orang ni, hampa 10 orang ni, hampa seksa dia. Dan Khabbab diseksa tuan-tuan oleh adik kepada Ummu Ammar ni. Dia buah bara banyak-banyak bara tu, dia baringkan di hujung sana, diseret pelan-pelan, seret belakang tu pelan-pelan, seret sampai hujung ni, sampai lekang daging-daging di belakang ni, tinggal tulang. Khabbab Al-Aras. Bila? Sebelum hijrah. Waktu para sahabat. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat kena seksa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila hijrah, dah Nabi SAW ada kerajaan dia sendiri, Nabi SAW mampu untuk melaksanakan Islam dengan sempurna, maka dakwah pun makin berkembang, sehinggalah sampai kepada kita dekat teluk ayat tawak ni. Tapi sejarah dia tuan-tuan sekalian nak cerita. Mari kita nak tengok sikit beberapa tahun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Tuan-tuan tolong catat elok. Tuan-tuan tengok orang perempuan rajin tu, bawa buku, bawa pen boleh tu. Empat lelaki memang tak boleh harap. Dia kata dah, Ustaz kalau main ceramah dekat masjid Teluk Tawak tu, Ustaz yang risau. Dia pun memang jenis tak menulis. Sebab dia pun jenis mengapai. Lagi saya tanya. Tuan-tuan sallallahu Muhammad. Pada tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian. Nabi hijrah tahun apa? Tahun ke-13 kenabian. Nabi 13 tahun berdakwah di Makkah. Sebab ada orang tanya pasal apa bulan Muharram. Ni nyanyi dah tadi. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Betulkah Nabi hijrah bulan Muharram? Nabi hijrah bulan apa? Saya jawab tengok. Nabi hijrah bulan Safar. Dalam riwayat tulis 27 hari bulan Safar. Nabi keluar daripada rumah dia bulan Safar. Lepas bulan Safar bulan apa? Ustaz hafal sudahlah, tak salah duk tanya-tanya. Payah sungguhlah tuan-tuan. Sayang kita ni tuan-tuan sekalian. Kalender Islam kita sendiri pun kita tak hafal. Tu tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, urusan ibadat kita banyak yang terkait dengan bulan Islam.
cerita salli ala Sayyidina Muhammad, puasa bulan Islam 1 Ramadan, raya 1 Syawal, raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha berapa? Bila? Berapa bulan tu? 10 Zulhijjah. Hari Arafah, berimpun seluruh umat Islam di satu tempat nama Arafah untuk menunaikan haji. Al-Hajjul Arafah, haji itu Arafah tu berimpun tu. Bila berimpun hari Arafah tu? 9 Zulhijjah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila melontak Aqabah, melontak kubra kepada orang yang melaksana haji? 10 Zulhijjah. Melontak 3 jamrah bila? 11, 12, 13. Kalau nafar awal berhenti tang 12. Nafar thani berhenti tang 13. Betul ke saya kan nak kena kursus haji lagi sekali ke? Betul kan? Ni bukan 13 Julai. Bukan 10 Julai, tak. 10 Muharram, hari Ashura, disunatkan kepada kita puasa. Yukaffirus sanah madiyah. Allah salli ala Muhammad. Allah akan mengampunkan dosa kita setahun yang lepas. Bila? Hari Ashura. Hari Ashura berapa hari bulan? 10 hari bulan. 10 hari bulan apa? Muharram, bukan Ogos. Betul kan? Nabi SAW wafat umur dia 63 tahun. 63 tahun tu kalender Masihi ke kalender Hijri? Kalender Syamsiyah ke kalender Qamariyah? Kalender Qamariyah yang kita pakai dalam kalender Islam kita. Kalau kawan kita meninggal umur dia 63, kita tak boleh nak kata dia, oi meninggal sama umur Nabi 63 tahun. Tak sama. Pasal 63 tahun umur Nabi dikira Qamariyah, kita kira Syamsiyah. Faham tak faham tu? Nabi SAW suruh kita, ajar anak kamu semayang, umur dia 7 tahun. Mai 10 tahun dia tak mau semayang lagi, pukul dia. 10 tahun, 7 tahun tu Qamariyah ke Syamsiyah? Qamariyah tu perkiraan bulan, kalender Islam. Syamsiyah tu perkiraan matahari, kalender ni dia panggil apa? Sayyidina Muhammad Masihi. Bila usia anak kita 15 tahun, perempuan, laki-laki, tak ada tanda-tanda baligh lagi, haid pun tak turun yang perempuan, sallallahu alaihi Muhammad, yang laki-laki mimpi pun tak pernah lagi. Tanya dia, abang mimpi tak lagi ni? Suara duk kecil lagi, umur dah berapa belah dah ni? Mimpi apa ya? Kawan dia semua duk suara besar dah. Apa? Media duk mimpi apa ya? Mimpilah mimpi. Mimpi apa? Mimpi Ultraman ke? Dia mai umur 15, hang mimpi ke tak mimpi ke, mai haid ke tak mai haid ke, sudah dikira baligh. Syamsiyah ke Qamariyah? Qamariyah. Nasi Sumat. Ni nak puasa putih. Tak puasa putih, puasa hari putih. Bila puasa hari putih? Bila? Tanya game belakang depa rajin puasa. Betul tak Muslimat? Mak tengok anggur kemas hampa. Balok siapa aku gak? Dia orang lelaki yang puasa memang tak boleh harap. Tapi orang perempuan rajin puasa. Hari putih berapa hari bulan? 13, 14, 15. 15 apa? Bulan Islam, bukan bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Maksudnya banyak urusan ibadat kita yang terkait dengan kalender kita sendiri. Tapi kita pun tak tahu kalender kita sendiri. 10 Julai boleh perasan. Hari ni 20 berapa Julai? 22 Julai betul kan? Belum. 20 bulan Julai. Esok 21. Esok nak pergi Terengganu pula. 20 hari bulan Julai tuan-tuan sekalian, saya semat. Laju saja. Muharram 3 Muharram. Yalah baru 3 hari, ingatlah. Cuma tengah-tengah tu tuan-tuan. Selalu kita terlepas 13 hari bulan, terlepas 14, 15 hari bulan, terlepas 10 hari bulan. Hang tak puasa ke Ashura itu? Hari Ashura bubuk sora tau lah. Hari Ashura tak puasa. Lah bila? Lah terlepas dah 3 hari lepas. Lah pasal apa kita terlepas? Sebab kita tak guna.
Kita tak guna. Sayang tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW keluar daripada rumahnya pada bulan Safar. Nabi SAW sampai di Yathrib pada bulan Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Awal, sama macam tahun ataupun hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu elok. Habis tu mana mai Muharramnya? Pasal apa bulan Muharram? Dua pendapat. Tuan-tuan, ni ilmu juga. Dua pendapat. Pasal apa dipilih bulan Muharram? Tiga pendapat. Pendapat yang pertama, memang tahun tu, permulaan tahun dia Muharram dah. Daripada dulu lagi, walaupun apa saja nama tahun tu, memang awal tahun dia Muharram dah. Sebab nama tu memang dah ada sebelum-sebelum lagi dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Betul? Nyanyilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Cuba jangan menyanyi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir. Ni. Allah, jam saya Muhammad. Tu tak suruh patah balik tu, patah balik lagi jam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi, sallallahu Muhammad, Nabi SAW sampai pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama pasal apa? Pasal orang kata, saya semua ulama sebut, memang permulaan kepada kalender dia pada bulan Muharram. Yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, pendapat ulama menyebutkan bahawa subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ada yang mencadangkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak boleh terlalu sibuk dengan ibadat. Masuk bulan kemudian sampai kemuncak dia bulan Zulhijjah, bulan haji. Lepas bulan haji reda semua urusan ibadat, kita mula kalender kita pada bulan Muharram. Jadi dah clear dah urusan ibadat besar-besar, sampai dah haji kemuncak dia, bulan Muharram tu eloklah start fresh balik. Balik Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masuk sampai Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Ramadan, Syawal, mula start Rejab dah mula start sibuk dah ni. Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemuncak dah, ada start balik. Lepas tu start tenang balik Muharram, Safar, Rabiul Awal macam tu. Faham tak ni? Pendapat ketiga, ini yang di antara pendapat yang kuat. Kenapa dipilih Muharram? Sebab memang walaupun Nabi SAW berhijrah pada bulan Safar, tetapi perancangan Nabi telah pun bermula pada bulan Muharram. Nabi dah start merancang untuk berpindah tu, berhijrah tu bulan Muharram lagi. Sebab lepas Muharram jadi Safar. Sallallahu Muhammad. Pasal apa Nabi rancang pada bulan Muharram? Sebab peristiwa Bai'atul Aqabah yang menjadi punca Nabi SAW keluar berhijrah selain daripada perintah Allah SWT, ialah berlakunya Bai'ah Aqabah yang kedua. Yang ni yang saya nak bincang malam ni. Pada tahun ke-11 hijrah, 11 kenabian, Nabi SAW pergi berdakwah di khemah-khemah di Mina. Mina ni tuan-tuan, tempat orang-orang melaksanakan ibadat haji, duduk bermabit. Lihatlah, kita ni jemaah Malaysia, khemah jauh, dekat dengan terowong apa? Terowong apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terowong apa? 3.5 km Nabi melontak. Siapa dah pergi haji dah? Ya, betul tak ni? 3.5 km berjalan pergi, dekat Jamrah patah balik 3.5. Sekali pi 7 km berjalan. Tapi dengan orang ramai tu tak berasa. Seronok. Ya ni. Saya Muhammad pi melontak jauh kita ni. Kita kena ingat, haji dah ada ke waktu Ustaz? Ada. Haji ni bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, waktu tu dah ada perintah haji. Malaikat Jibril tunjuk kepada Nabi Ibrahim AS manasikul hajj, dia punya perjalanan haji tu apa proses nak buat.
Salih alaihi Muhammad. Dan malaikat Jibril tunjuk juga. Sebab tu dia panggil Arafah. Tahu. Bila yang tahu? Bila malaikat Jibril pergi tunjuk kat Nabi Ibrahim AS cara nak buat dia. Maka tempat tu dia panggil Arafah. Tahu maksud dia. Tahu pasal apa? Pasal telah ditunjuk oleh malaikat Jibril cara nak buat urusan haji kepada Nabi Ibrahim AS. Faham tak ni? Dan malaikat Jibril lagi sekali tunjuk kepada baginda Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, cara manasikul hajj, manasik haji tu kepada baginda Rasul SAW mengikut kepada syariat sempurna baginda Nabi SAW, Nabi kita. Okey. Setelah beratus tahun selepas kewafatan Nabi Ibrahim AS, orang masih melaksanakan ibadat haji. Tetapi telah mula dicemari dengan dimasukkan perkara-perkara mengarut ikut suka mereka apa mereka nak buat. Tuan-tuan dengar tak tentang macam mana orang duk pi tawaf telanjang? Dengar tak? Kita dengar cerita-cerita orang duk cerita dulu kan. Zaman musyrikin mereka tawaf telanjang. Pasal apa tawaf telanjang? Tawaf telanjang ni tuan-tuan, seorang syekh ngajak di Masjid Nabawi, saya dengar penceritaan dan pengkisahan dia. Dia cerita yang jadi tawaf telanjang ni bukan semua orang tawaf telanjang. Tak. Orang-orang yang duduk luar daripada kota Mekah, yang bukan daripada keturunan Quraisy, bukan juga Ahlul Makkah, mereka ni dikira sebagai orang-orang kotor, tak suci. Jadi mereka nak masuk tawaf, mereka kena pinjam pakaian-pakaian daripada orang-orang Quraisy. Kalau tak dapat pakaian ni, mereka akan dipaksa untuk bertawaf telanjang sebab mereka dikira sebagai orang kotor. Itu kisah dia. Di keliling Kaabah ada 360 berhala. Tu tak kira lagi. Mereka sembelih tuan-tuan sekalian, depan Kaabah tu mereka jadikan sebagai tempat penyembelihan korban-korban mereka yang mereka buat untuk berhala. Dan tempat ditakung darah tu, di situlah sallallahu alaihi Muhammad telah diilhamkan kepada sallallahu alaihi Muhammad Tok Wan Nabi SAW untuk korek telaga Zam-Zam tu yang telah dikambus oleh Puak Jurhum. Dulu Zam-Zam ada dah zaman Nabi Ismail AS tu kan. Mai ada satu puak nama Puak Jurhum, depa duduk kat situ, depa dengan kedengkian depa kambuh telaga tu. Telaga tu dikorek balik oleh siapa? Oleh Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Dengan ilham, Allah bagi ilham dekat dia, tu tempat dituang darah korban tu. Tang tulah depa korek dan akhirnya dia bertemu dengan air Zam-Zam. Sampai kat bagi kita lah ni. Faham tuan-tuan? Maka Nabi SAW pun pergi dakwah lah dekat Mina. Masuk ke khemah-khemah dia hujaj, orang-orang yang main melaksanakan ibadat haji. Sampai satu khemah, ada 6 orang dalam khemah tu. Dalam khemah tu tuan-tuan sekalian, mereka ni daripada suku Khazraj. Ada As'ad bin Zurarah, ada Auf bin Harithah, ada Rafi' bin Malik bin Ajlan, ada Quthah bin Amir Al-Hadidah, ada Uqbah bin Amir, dan ada Jabir bin Abdullah bin Riyab. Mereka duduk dekat Mina. Nabi SAW pun masuk, minta izin untuk bersembang dengan mereka. Tuan, boleh tak saya nak sembang saat Nabi SAW nak dakwah mereka? Mereka pun kata silakan tuan. Ahlan wa sahlan, mai duduk. Tuan ni siapa? Nama saya Muhammad bin Abdullah. Ya Encik Muhammad, nak apa tak tahu? Saya ni Nabi akhir zaman. Bila dia sebut saja dia Nabi akhir zaman, orang-orang Khazraj tu, orang-orang Arab ni yang daripada Yathrib ni, daripada 6 orang ni daripada Yathrib, daripada Madinah tu, yang selama ni tuan-tuan sekalian beratus tahun dah duk berperang di antara Aus dan Khazraj. Tuan-tuan dengar kisah ni kan? Berperang beratus tahun Aus dan Khazraj. Mereka ni asal 2 beradik, turun jadi 2 keturunan, berperang beratus tahun. Orang Yahudi pula mai duduk dekat kota Yathrib. Daripada merata tempat mai berimpun dekat kota Yathrib.
Pasal apa orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dan beberapa bani-bani yang lain pergi duk berimpun dekat kota Yathrib? Pasal apa? Pasal mereka telah dapat maklumat daripada ulama-ulama mereka bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di tempat tu. Macam mana mereka tahu? Diceritakan tentang Nabi akhir zaman ni tuan-tuan, detail sedetail-detailnya. Allah sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ni tuan-tuan macam mereka kenal anak mereka sendiri. Kulit lagu mana, taik lalat tang mana, perangai lagu mana, beranak tang mana, nanti akan duduk tang mana, tempat tu lagu mana, pokok kurma macam mana, simpang tang mana. Depa punya tahu detail tu sampai depa boleh pergi cari berjumpa tempat tu. Dan memang tempat tu Nabi akan sampai. Cuma satu je keyakinan orang Yahudi ni. Apa dia? Depa yakin yang Nabi tu daripada kelompok depa. Tu je keyakinan depa. Dan selama ni depa doktrin dekat orang-orang Aus dan Khazraj ni, depa pi dekat Aus, depa kata apa? Hampa kena masuk ikut kami, hampa kena ikut kami. Pasal nanti Nabi akhir zaman akan mai, kami akan selamatkan hang. Itulah yang doktrin dekat kepala ni sampai orang Arab kata apa? Depa duk berasa yang Nabi akhir zaman akan mai dan Nabi akhir zaman akan bersama dengan kelompok-kelompok Yahudi ni. Bila mereka berjumpa dengan Nabi SAW dekat Mina, dekat khemah, tiba-tiba Nabi kata apa? Akulah Nabi akhir zaman. Terus mereka, oh inilah Nabi akhir zaman yang orang Yahudi duk cerita tu. Kalau macam tu, baik kami isi borang dulu. Lebih kurang lagu tu lah. Sebelum orang Yahudi masuk, baik kami masuk dulu. Tuan-tuan sekalian. Dan sungguh pilihan mereka sangat tepat. Tuan-tuan, subhanallah, As'ad bin Zurarah, Auf, Rafi', Qutah, Uqbah, Salih alaihi Muhammad, Jabir, tahu apa mereka buat? Mereka lepas mereka masuk Islam, mereka balik pi kota Yathrib. Tahu mereka buat apa? Mereka cerita pertemuan mereka dengan Nabi akhir zaman. Start cakap ni, balik sembang kan, hampa tahu dah kami pi Mekah baru ni, waktu pi buat haji kami jumpa sungguh dengan Nabi akhir zaman ni. Betul ke? Betul, sungguh-sungguh betul punya. Dia dengan perangai macam ni, akhlak lagu ni. Tuan-tuan, ramai yang tak masuk Islam lagi, tapi depa dah aware. Depa dah mula didedahkan dengan Nabi akhir zaman dah ada. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Orang tak masuk Islam lagi, dia duduk bersembang sama-sama depa. Kami dijumpa dan Nabi akhir zaman. Betul ke? Betul. Dia lagu mana? Lagu ni, akhlak dia apa semua. Tuan-tuan tahu tak, Salih Ahmad, tahun berikutnya, tahun ke-12 kenabian, waktu tu yang pi 12 orang. 12 orang. Dan yang paling ajaibnya tuan-tuan sekalian, tahu apa? Di kalangan depa tuan-tuan sekalian, subhanallah Salih Ahmad, dah ada kelompok Aus. Ni yang duk perang beratus tahun ni, bila mai je dengan Islam, tahun berikutnya nak pi jumpa Nabi dah jadi 12 orang. Itu 6 orang. Dah double up. Di kalangan depa ni tuan sekalian, Salih alaihi Muhammad, ada 5 orang yang dah pi dah hari tu ni. Yang kali ni pemai, seorang tak mai. Jadi top up lagi ada berapa orang? 7 orang yang baru. Dan daripada kalangan mereka tu dah ada suku Aus. Nak cerita tu Islam bawa apa? Pendamaian. Tuan-tuan, dan bila berjumpa Nabi SAW malam tu tuan-tuan sekalian, itulah berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Dengar kisah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi bila dipanggil Baitul Aqabah Al-Ula, tahun depan pula, tahun lagi satu, berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. Kali ni jemaah haji yang mai daripada Yathrib, ramai jemaah haji yang mai. Dalam celah-celah tu ada 73 orang yang dah niat nak pi bai'ah dengan Nabi SAW dalam peristiwa bai'ah Aqabah yang kedua ni.
Set dah malam tu. Malam tu nak pergi berjumpa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pukul berapa. Semua orang kena keluar pada tepat waktu tu. Kalau ada di kalangan kita yang tertidur, jangan duk pergi kejut dia. Sehari orang tahu 73 orang ni keluar senyap-senyap ni. Terus duk pergi kejut. Jangan kejut. Kau ada yang tak jaga, jangan kejut. Kau duk kejut-kejut pula. Kau tengah duk lena. Bangkit weh. Apa? Bangkit pasal apa? Nak jumpa Nabi dah ke? Habis semua kat jumpa tu. Berkata weh. Tuan-tuan sekalian, maka keluar senyap-senyap dan akhirnya bertemu dengan Nabi SAW, yang Nabi SAW ditemani oleh bapa saudaranya Al-Abbas radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, waktu itulah dicadangkan kepada Nabi SAW, Rasulullah, jomlah ikut kami duduk di kota Yathrib. Ni orang semua pakat tak mau ni dekat sini ni. Tak apa, mailah, kami akan jaga kamu di Yathrib wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mailah, mai ikut kami duduk kat sana. Rasulullah jangan risau, kami akan jaga Nabi SAW. Kami akan pertahan Nabi SAW. Itu janji-janji orang-orang Yathrib kepada Nabi SAW, dan peristiwa itu berlaku pada bulan Zulhijjah, tahun ke-13. Faham ni? Lepas Zulhijjah bulan apa? Muharram. Bulan Muharram itulah Nabi SAW mula merancang untuk pergi berhijrah, dan Nabi SAW mula keluar pada bulan Safar, bulan berikutnya. Itulah dipilih bulan Muharram. Ada seorang yang berperanan pada Bai'ah Aqabah yang pertama. Dia pun minta kat Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak hantar dekat kami seorang yang dia boleh dakwah dekat kami. Nanti di kota Yathrib dia boleh ajak kami tentang Islam, dia beritahu kat kami tentang Islam. Di mana? Di kota Yathrib nanti. Nabi SAW tengok para sahabat mulalah angkat kepala tinggi-tinggi dengan harapan Rasulullah pilih mereka. Ada geng-geng senior-senior ni. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Osman ada. Ingat peristiwa ni, peristiwa hijrah ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ini kali kedua. Sebelum tu dah ada hijrah dah. Hijrah ke Habasyah. Ini hijrah kali kedua ni. Hijrah ke Habasyah Nabi tak pergi. Yang ni Nabi SAW nak pergi. Duk tengok perhati. Tahu Nabi SAW hantar 2 orang wakil untuk pergi dakwah penduduk di kota Yathrib. Siapa nama dia? Yang pertama namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang kedua namanya Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu. Siapa Mus'ab bin Umair ni? Anak muda terang-tang. Dia masuk Islam waktu peristiwa dekat rumah sallallahu alaihi wasallam Arqam bin Abi Arqam. Dekat mana rumah Arqam bin Abi Arqam ni? Dekat Bukit Marwah area tu. Tempat Nabi SAW duduk dakwah senyap-senyap. Ingat kisah tu? Di rumah tu. Sedangkan Mus'ab bin Umair ni seorang anak muda, orang kaya raya. Nabi SAW tengok dia, bila dia masuk tu, pakaian dia pakai yang sangat cantik. Orang lain tak ada siapa yang pakai, dia dah pakai dah. Minyak wangi yang dia pakai tu sangat wangi, tak ada siapa mampu pakai minyak wangi yang dia pakai tu. Kalau cerita iPhone tu, dia iPhone seorang yang pakai, orang lain tak pakai lagi lah cerita dia. Memang terror punya. Tuan-tuan, dia masuk Islam. Bila mak dia tahu kata dia masuk Islam, dia kena tangkap, dia kena kurung. Akhirnya tuan-tuan sekalian, dia berjaya meloloskan diri dia. Dia lari ikut para sahabat hijrah pi nu ke Habasyah tu. Dia lari pi ke Habasyah, duduk dengan para sahabat, di antaranya Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, beberapa orang sahabat yang lain. Sampaikah dengar berita kata orang musyrikin dah mula masuk Islam ikut Nabi? Rupanya berita palsu. Depa balik tengok-tengok tuan-tuan sekalian, rupanya tak betul. Kena tangkap pula lagi sekali. Berjaya melepaskan diri lagi sekali. Duduk saja dengan Nabi, tiba-tiba Nabi kata apa? Mus'ab, kamu pi dakwah orang dekat Yathrib.
Kamu berdakwah orang dekat Yathrib. Kalau saya jadi Mus'ab tahu saya kata apa? Rasulullah hantar orang lain lah kot. Saya baru pagi je duduk dengan Nabi. Belajar pun tak terang mana lagi. Ni hantarlah Ustaz Luqman ke, hantar Ustaz Ya ke, hantarlah ustaz-ustaz mana yang lama-lama duduk ni. Kami ni tak reti lagi, tak usahlah duk hantar kami. Tapi Mus'ab bin Umair sami'na wa ata'na. Perintah suruh pergi. Kami dengar, kami taat. Seorang lagi tahu dah Abdullah bin Makhtum tu. Dia buta. Abdullah bin Makhtum tu buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Segan nak baca lebih malu kat Ustaz Luqman. Kami duduk mengaji sama-sama dulu Quran kat seberang saya. Dia selalu duduk mengaji sebelah saya. Saya mengaji Quran, dia mengaji qiraat. Lain tu. Ni lah semat terror. Kan? Tu surah Abasa tu turun pasal dia. Surah Abasa tu turun pasal dia. Waktu dia nak minta, dia nak tanya Nabi soalan, tiba Nabi duk sibuk dengan duk dakwah kepada orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy. Allah tegur Nabi SAW dengan duk abai tu, orang buta yang duk dengar. Dialah seronok dia ayat Quran turun tentang dia. Hantar dua orang, seorang muda yang duk sat dengan Nabi SAW, seorang lagi orang buta, hantar pergi dakwah dekat orang-orang di Yathrib. Sampai kat sana, Mus'ab duduk dengan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Ini satu kisah. Seronok cerita kat tuan-tuan. Cuma nampak tuan-tuan teruk dah ni. Menyakak nampak. Ada sekalian semua Muhammad. Boleh lagi kan ni? Boleh lah. Boleh lah baru pukul 9. Tunggu pukul 10 lagi tu. Dan sekalian semua Muhammad. Mus'ab bin Umair duduk di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ni dia jadi penunjuk arah. Ni rumah ni, dia ni siapa ni. Oh ni rumah Tok Pengulu. Ni. Oh ni rumah siapa? Ni dia penunjuk arah. Oh ni kampung ni nama sekian-sekian. Ni tempat. Satu hari Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah duduk di satu tempat, ada macam telaga. Adalah berapa orang yang duduk dengar Sayyidina Mus'ab duduk cerita tentang Islam. Di hujung kampung sana ada satu pertemuan masyarakat. Ada dua pimpinan tempat tu. Seorang nama dia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Waktu tu dia belum Islam lagi. Dia ni pemimpin nombor 1. Ada orang kanan dia nama Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Waktu tu juga belum Islam. Dua orang ni memang terornya. Depa ni memang orang paling tinggi sekali dalam masyarakat tu. Orang sangat terhormat. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'az kata dekat Usaid bin Khudair. Dia kata, "Wahai Usaid, oi, hang pi tengok Sa'ad tu, anak menakan aku tu." As'ad bin Zurarah tu nak menakan dia. Hang pi tengok Sa'ad anak menakan aku tu, dia bawa budak mana mai kat sini. Duk cerita tentang agama apa. Duk mai pecah belah masyarakat kat sini. Yang kawan tu bergaduh dengan kawan ni bergaduh dengan tu pasal depa ni. Yang mak dengan anak, apak dengan anak semua jadi putih saudara, putih anak beranak semua pasal depa. Kalaulah bukan pasal dia tu anak menakan aku pergi settle sendiri. Tapi pasal dia nak menakan aku, sehari orang kata apa pula? Lah ni hang tolong pergi settle Sa'ad, wahai Usaid bin Khudair. Ni saya tukar mai bahasa Penang. Tukar bahasa Penang sikit boleh faham. Kita hang tolong pergi settle Sa'ad. Kalau tak pasal dia tu anak menakan aku buat sendiri dah. Hang tolong pergi Sa'ad. Usaid bin Khudair pun capai tombak dia, jalan pergi. Jalan. Yang Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah ni duduk
Tahu-tahu nampak duk berjalan mai. Kata As'ab bin Zurrah, Mus'ab, tu. Siapa? Tu, dia tu. Gangster jangan main-main. Dia tu hang cakap baik-baik dengan dia. Dia tu kalau dia masuk Islam, habis satu kampung dia masuk Islam. Cuma apa? Cuma yang dia cakap lelok dengan dia. Usaid Hudayr mai ni muka merah ni, marah ni. Macam-macam cerita pasal dia. Cerita dia pecah belah masyarakat lah. Anak dengan pak putih saudara lah. Bawa agama apa-apa lah, agama nenek moyang tolak apa semua. Dia marah ni. Dia dia telah defeat dalam otak dia ni benda yang tak elok tentang orang tu. Dia main dalam keadaan marah ni. Mai bawa tombak, duk pegang lagu ni, duk berjalan mai. Mus'ab bin Umair kata apa? Moga Allah bagi hidayah kat dia. Dia mai depan Mus'ab, tuan-tuan, ambil tombak tu, cap cucuk kat depan ni, dekat tempat tanah. Tak. Tu dia punya apa ni, sound effect. Kentang. Kata Usaid bin Hudayr, budak, lah ni hang keluar pada sini. Kalau hang rasa hang tak mau nyawa hang terpisah dengan badan hang keluar pada sini. Hang keluar pada sini. Tuan-tuan, kalau saya lah duduk waktu tu, dia kata, hai budak, hang keluar sini. Kalau saya lah, tahu saya kata apa kat dia? Saya kata, okey. Saya pun start motor balik lah. Tapi tuan-tuan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia ni kata apa? Allah bagi ilham kat dia. Mus'ab ni wajah dia segak. Anak orang kaya segak. Dia memang segak sungguh, dia memang handsome. Muka penuh dengan senyuman. Sampai waktu dia kena, tuan-tuan, dia terbunuh dalam perang Uhud. Orang kata Nabi yang terbunuh. Dia punya nak sama dengan Nabi. Muka dia cantik, segak, wangi. Sampai waktu dia terbunuh dalam perang Uhud, tuan-tuan dan sekalian, orang kata Muhammad dah terbunuh, Muhammad dah mati. Pasal apa? Pasal tengok Mus'ab dah. Muka jernih. Dia kata, tuan, apa kata tuan duduk dulu, tuan dengar saya cerita apa. Kalau tuan rasa macam tuan boleh terima, tuan terimalah. Kalau tuan tak boleh terima, tak apa, saya akan pergi daripada sini. Boleh juga, saya kata. Tak ada masalah, saya dengar. Dia orang bijak. Dia duduk tepi Mus'ab. Mus'ab pun baca beberapa ayat daripada Al-Quran. Dan subhanallah dan sallallahu alaihi Muhammad. Bila dia dengar saya Quran, Allah bagi hidayah dalam hati dia. Dia kata, ya Allah, indahnya ayat ni. Macam mana cara aku nak ikut ajaran ni? Berapa ayat Quran ya tuan-tuan? Mai tadi, muka punya bengis, sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba Allah bagi hidayah dia. Kau balik, mandi, pakai pakaian cantik, mai jumpa, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia balik, dia buat mai balik rambut basah ni, mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, dia kata dekat Mus'ab, dia kata, Mus'ab, dia kata, tuan, ada seorang lagi kat ujung kampung tu, dia tu lagi terror pada saya. Dia tu bos saya, dia orang nombor 1, saya orang nombor 2. Kalau dia masuk Islam, lagi semua orang satu kampung ni, satu kabilah ni, bahkan satu Salih Muhammad apa ni akan masuk Islam. Tapi macam mana saya nak pergi dakwah kat dia? Dia suruh saya mai halau kamu. Takkan saya nak pergi habaq kat dia tiba-tiba saya ikut kamu? Dia fikir, macam mana saya nak buat ni? Macam mana saya nak buat? Dia fikir, tak apa, saya ada idea. Dia kata, tuan tunggu sini. Dia suruh Mus'ab tunggu situ. Dia pergi. Sa'ad bin Mu'az cerita, bila dia nampak Usaid bin Hudayr duduk berjalan mai dekat dia, dia kata, kawan ni muka lain dah ni. Tadi pi muka punya bengis, balik ni muka berseri. Ni mesti ada tak kenal ni. Dia pun sampai-sampai, dia kata, wahai Sa'ad, macam mana hang dah halau ke budak tu? Itulah,
Aku jumpa dia dah. Aku dah cerita dah apa yang hang suruh aku cerita. Aku dah habaq dah dekat dia. Dan dia dengar perkataan aku. Bagus, kata dia. Cuma satu aja Sa'ad. Apa dia? Ni ada satu kelompok mana tak tahu. Mereka ni on the way dalam perjalanan nak pergi bunuh anak Melaka hang tu. Aku duk risau apa? Satgi kalau mereka main ramai-ramai, tiba-tiba mereka bunuh anak Melaka hang tu dan hang tak pertahankan dia. Satgi apa orang kata kat hang sedangkan hang ketua pemimpin dekat sini? Cerdik tu. Dia kata betul juga lah. Tak apa, jom kita pergi sama-sama pertahankan dia walaupun dia ni apa sebagainya lah. Mereka pun berjalan pergi. Elok sampai-sampai tengok Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurrah duk relax aja kat situ, tak kena serang pun. Dia kata kena getah dah aku nampak gaya ni. Menipu. Dia pun pergi, dia kata tak boleh harap punya hang. Dia pun ambil tu dah sekalian pergi jumpa, dia kata hang ni apa halau apa situ. Dia kata tuan, apa kata tuan duduk sat dan tuan dengar sat apa yang nak saya cerita. Tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az pun sama juga, dibacakan ayat Al-Quran, dapat dengar Al-Quran. Indahnya ayat ni, macam mana saya nak ikut ajaran ni? Tuan, dan akhirnya tuan-tuan sekalian dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, apa dia buat? Pergi perkim dulu kah? Pergi daftar dulu, cari kad kah? Tak tuan-tuan. Pergi masuk mengaji dulu kah? Tak. Dia kata apa? Nu kat sana ada kaum saya sedang menunggu. Tuan tunggu sat dekat sini. Dia pergi kat kaum dia sedang duduk berhimpun tu tadi, daripada pagi tadi ni duduk berhimpun. Dia naik atas pentas tempat tinggi. Dia kata, wahai kaumku sekalian, apa pendapat kamu tentang aku? Tuan orang yang baik, Tuan orang yang bijaksana, kami ikut segala apa yang Tuan cakap dan Tuan tak pernah melakukan kerosakan kepada kami. Hari ini aku masuk Islam. Aku mengucap 2 kalimah syahadah dan aku perintah kepada kamu semua untuk masuk Islam. Siapa yang tak masuk Islam dengan aku pada hari ini, jangan berjumpa dan jangan tegur aku dah lepas pada ni. Semua orang masuk Islam hari itu kecuali seorang ya. Dan seorang ni dia masuk Islam waktu perang Uhud. Waktu dia masuk Islam, dia terus masuk perang dan dia syahid. Yang saya tak ingat nama dia. Tuan-tuan, ni peranan dakwah para sahabat Nabi yang membawa kepada peristiwa hijrah yang Nabi SAW yang kita tak patut lupa. Kita duk cerita Nabi hijrah, para sahabat hijrah apa semua. Ni peranan orang-orang yang kita rasa macam kecil-kecil yang ni. Tak pernah duk sebut pun. Mungkin tuan-tuan baru kenal Mus'ab bin Umair hari ni ya. Dan mungkin tuan-tuan tahu kisah ni hari ni, tak pernah dengar pun sebelum ni. Tuan-tuan tak pernah dengar pun seorang sahabat nama dia As'ad bin Zurarah, orang pertama yang beriman dekat Nabi daripada Yathrib, yang bawa balik dan akhirnya Nabi hijrah pergi sana. Dan apa yang mereka buat? Mereka dakwah tuan-tuan. Mereka tak bertangguh. Sebab tu kita kena buat benda ni. Nama dakwah. 2 kunci saya nak bawa ni. Yang pertama kunci dakwah, yang kedua kunci hijrah. Dakwah ni tuan-tuan sekalian, kalau tak kerana para sahabat duk dakwah ni, duk ajak orang untuk masuk Islam di kota Yathrib, tuan-tuan, agak-agak berlaku dak hijrah Nabi SAW pergi ke kota Yathrib. Kalau 6 orang ni yang pi bai'ah dekat Nabi SAW, yang bertemu dengan Nabi dan beriman dekat Nabi di kota Mina, di Mina, dan kalau dia perangai macam kita yang duduk dalam masjid yang lah ni, yang mengaji untuk kita seorang saja, tak pernah duk beritahu ke orang, tuan-tuan, agak akan jadi tak 12 orang yang akan pi berbai'ah dengan Nabi pada tahun berikutnya? Akan jadi tak 70 orang yang berbai'ah dengan Nabi pada tahun berikutnya? Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Kita mengaji berapa lama dah tuan-tuan duduk dekat masjid SPU ni, dan berapa banyak dah ilmu yang kita belajar, dan mungkin satu pun ilmu tak sampai ke orang melainkan kat kita seorang ya. Faham tak? Bukan cerita orang lain, kadang ahli keluarga kita sendiri pun ada yang tak tutup aurat lagi, yang kita tak berani nak tegur. Ni bukan cerita nak panggil orang masuk Islam dah. Nak cerita nak tegur orang yang duduk dalam maksiat, nak tegur dia, kita tak berani. Tak berani. 3 kelompok orang yang kita takkan dan kita susah sangat nak tegur. Tahu siapa? Nombor 1, orang yang paling rapat dengan kita, lagi susah nak tegur. Lagi dia rapat, lagi susah nak tegur. Sebab tu dia antara orang paling susah kita tegur anak-anak kita sendiri. Tengok. Mak duk mengaji dekat masjid,
ayah duduk mengaji kat masjid, anak-anak balik, tuan-tuan sekalian balik daripada Kuala Lumpur, rambut pun tak tutup, tak berani nak kata apa. Pakai seluar ketat, sendat melekat, tuan-tuan sekalian, tak berani nak kata apa. Ustaz, kalau saya tegur lagi dia tak balik dah Ustaz. Tang tak balik tak apa lagi Ustaz, elang kena potong 200 300 itu tak boleh Ustaz, lepaslah abang minyak motor sikit. Kalau saya tegur Ustaz 300 itu pakai tak ada lah Ustaz. Oi. Dah. Faham tak? Kita nak masuk syurga tuan. Saya nak masuk syurga. Kita semua yang main ni semua nak masuk syurga. Betul tak? Pasal apa main majlis ilmu? Sebab nak masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tarqal jannah. Siapa tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Iman ni. Seronok tak kalau kita masuk syurga, suami kita masuk syurga sama? Seronok tak muslimat? Seronok tak? Kata tak mau ke? Masuk orang sudahlah, biar pergi kat laki saya lah Ustaz. Dulu kat dunia mengaji pun tak mau lah, tak pergi lah kat dia. Dia bersiap tanya Ustaz, nanti kalau saya masuk syurga nanti, ni yang masuk syurga saya, suami yang hak dulu-dulu ke suami hak lah ni? Main lagi. Tak apalah yang tu dulu dengan lah ni kan. Lah ni tuan-tuan sekalian, ada isteri suami 2 orang sekali yo. Baru pagi lepas. Terror tuan-tuan. Siang suami lain, malam suami lain. Kita pun tak nak fikir dah. Ya Allah Rabbi, subhanallah. Lepas tu si lawyer tu dia tak boleh tuan, kita kena cerai salah seorang. Kisah dia lah, lawyer tu cerita saya dengar. Dia bercinta dengan seorang lelaki mana, atau mungkin keluarga tak terima. Bila keluarga tak terima, dia senyap-senyap dia pergi menikah kat Thailand. Adalah surat nikah tu, adalah nikah kat Thailand. Tapi dah family tak terima, dia sembunyi-sembunyilah. Dia hamak kat mak ayah dia pergi kerja siang-siang. Padahal dia pergi duduk dengan suami dia. So petang baliklah kerja, pergi pagi pergi kerja, petang balik kerja. Tu bukan pergi kerja, tu panggil buat kerja. Tapi tu suami dia, kisahlah suami dia kan. Dia dah kahwin, sah. Dah kahwin lah, suami dia lah. Cuma family dia tak tahulah, kata dia dah setahun 2 tahun lah, kata lawyer tu. Lepas berapa tahun si family dia tu pergi cari pula, pergi cari suami lah. Dan anak sampai bila nak membujang pada pandangan dia pak. Cari suami, cari suami ni orang berada sikit apa semua. Jadi Sulaiman kahwinlah ikut prosedur biasa, apply lah apa, ambil borang apa semua sebagainya. Jumpa tok qadi saya apa semua siap lah. Akhirnya menikah. Bila menikah, buat kenuri lah. Kawan ni dah real punya. Dah ikut legal punya kenuri. Buat kenuri lah, buat majlis. Bila buat majlis, sampailah kepada pengetahuan si suami dia yang saya tu. Bila tahu kata yang tu dah isteri dia kahwin lagi satu. Hujan juga lah isteri kahwin lagi satu. Isteri dah kahwin lagi satu. Dia bawa surat nikah dia tu, pergi dekat pejabat agama, tunjuk kata perempuan ni dah kahwin dengan saya ni, surat nikah ni. Jelas Allah. Jadi subhanallah sekalian, selama dia duduk berkahwin tu, siang dia pergi kat kawan ni, malam dia pergi kat isteri suami, siang pergi kat suami tua, malam pergi kat suami muda. Itu yang dia buat. Subhanallah. Maka kata lawyer ni tak boleh puan kena pilih salah seorang. Dia kata saya tak pilih salah seorang sebab saya sayang kedua-duanya. Tak jam crank kita. Sebab dia kata dia suka dua-dua sekali. Nak buat macam mana boleh buang salah seorang? Dia tak boleh. Kita tak boleh kena ambil salah seorang. Awak tak boleh. Yang lelaki boleh. Jam kat kita nak jawab kan. Tuan-tuan semua, dia tak kata lagu tu lah, tu saya tambah lah yang lelaki boleh tu. Tak tahulah tuan-tuan, tapi nak cerita tu lah fitnah. Dan kata lawyer tu tuan-tuan, benda ni bukan benda baru. Benda ni dah banyak jadilah masyarakat kita. Cuma kita ya tak tahu. Yang ni tertahu. Pasal apa yang jadi tertahu tu? Pasal suami dia tu pi bocorkan rahsia kata dia pada perkahwinan. Kes tak puas hatinya saya. Sedangkan dia kata banyak kes-kes yang dah berlaku sekian lama, terutama orang-orang yang mai kerja duduk kat sini, dia asal daripada negara lain. Ataupun asal daripada tempat lain. Tempat lain tu dia dah ada suami dah. Tapi duduk kat sini dah sekian lama, suami duduk jauh, kahwin lagi seorang kat sini.
Dan so, fitnah akhir zaman ni boleh jadi macam tu. Ni pasal apa yang cerita kahwin ni pun tak tahu. Ni subhanallah tuan-tuan, nak cerita benda maksiat duk jadi keliling kita tapi kita tak berani tegur. Nak masuk syurga, masuk syurga. Seronok kalau kita masuk syurga, kita masuk syurga, suami kita masuk syurga sekali. Isteri masuk syurga, pegang tangan suami. Suami masuk syurga, pegang tangan isteri. Dua-dua masuk syurga. Seronok tak? Seronoklah. Allah cerita dalam Quran, kalau suami masuk syurga atau ayah masuk syurga, isteri dia duduk syurga darjat yang lain. Anak-anak dia duduk syurga darjat yang lain. Sedangkan ayah dia duduk syurga tinggi, anak duduk syurga bawah. Tahu apa Allah buat? Allah upgrade anak dan isteri dia untuk dapat satu level dengan suami dia. Walaupun amalan dia tak setara macam ayah dia. Anak dapat darjat tinggi dalam syurga, ayah dapat darjat bawah sikit. Allah upgrade ayah tu naik bagi sama darjat dengan anak dia. Yang pasti dia, anak kena masuk syurga, ayah baru masuk syurga. Barulah dua-dua boleh upgrade sama-sama bagi duduk dalam syurga yang sama. Faham tak faham tu? Ni suami masuk syurga, isteri masuk syurga, ayah masuk syurga, mak masuk syurga. Duduk padang mahsyar, anak duduk menjerit sana. Mak, ayah tolonglah, ni kami nak masuk neraka ni. Anak duduk teriak sana tu, mak tolong mak. Mak kata, Sallallahu Muhammad, mainlah, tak boleh, dosa. Dosa banyak, aurat tak tutup, tak semayang, puasa tinggal, ibadat tak jaga. Tuan-tuan nilai anak kita punya ibadat lagu mana? Kita semayang zuhur, kita semayang asar, isyak, maghrib, semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, pegang tasbih, istighfar. Anak kita semayang sunat tak pernah buat. Semayang fardu pun jenuh suruh, padahal dia dah balik berpuluh tahun dah. Siapa? Anak kita. Kita bela daripada kecil. Waktu nak beranak dia tu dah separuh mati. Telinga ni sampai panjang sebelah duk tarik gerak mayang subuh. Tuan-tuan, tapi kita duk tengok dia lah ni aurat tak tutup. Ada yang aksiden, mati, tudung tak pakai. Dia ada mak, dia ada ayah. Mak, ayah, orang masjid, anak meninggal dalam keadaan aurat terbuka. Faham tak ni? Habis tu nak masuk syurga macam mana? Dan habis kita buat apa? Tak berani tegur, tak berani nak nasihat. Satgi anak marah, satgi anak merajuk. Dan ada yang kata apa kat saya? Ustaz, dia dah menikah dah, biar-biar kat dia lah. Suami dia ada, suami dia jagalah. Memanglah suami dia ada dan suami dia jaga, tapi kita nak anak kita yang kita beranak dia masuk syurga sama-sama dengan kita. Takkan kita nak biar lagu tu. Suami dia bawa dia pergi disco, suami dia bawa pergi konsert. Malam kami buat KL Munajat, 2 malam yang buat. Malam pertama dengan Ustaz Somad, malam kedua saya dengan Habib Nel. Berimpun orang dekat Dataran Merdeka. Ustaz Somad 80,000 orang. Penuh sampai ni. Saya malam besoknya lagi ramai. Tak tahu apa. Sikit. Adalah separuh kot lagu tu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak, malam tu sama dekat Kuala Lumpur juga ada konsert 5 gergasi rock tanah air buat konsert dekat dengan tempat kita. Sini pun ramai, sana pun ramai. Lawan. Kau tahu tak kata ada ni? Tahu. Memang tak tahu, jenis tak pegang, tak ada WhatsApp, mau pegang tasbih mana nak tahu tu si abang ambil lah. 5 kumpulan rock tanah air dulu, zaman dulu, semua mic balik ni buat konsert. Oh, dah macam ni, inggut kepala. Subhanallah, saya Syamad.
Yang pak duduk tadi selawat sallallahu ala Muhammad. Yang anak kat sana banging macam tu. Sana sini. La haula wala quwata illa billahil azim. Tuan-tuan, nanti terpisah. Sedih tak? Sedih. Sedih. Ada orang kata apa? Ustaz, anak duduk asrama Jojo, Ustaz, rindu kat anak. Ustaz, anak pergi mengaji luar negara, Ustaz, dah 3 tahun tak balik, Ustaz, tak tengok anak dah 3 tahun, Ustaz, rindu kat anak. Pasal apa? Anak, Ustaz, mau tak rindu, teringat kecil-kecil, panjat belakang saya waktu kecil-kecil, mai cium pipi saya, ulang tanya soalan yang sama. Burung apa ni ayah? Burung pipit nak. Burung apa ya? Pipit nak. Burung apa ya? Pipit nak. Teringat. Sipu apa ya? Siput babi lah. Sipu apa ya? Siput babi lah. Sipu apa ya? Siput babi nak. Sipu apa ya? Babi. Mulalah tu. Teringat momen-momen tu. Faham ni? Tuan-tuan, 4 tahun dah rindu. Bayangkan kat padang mahsyar nanti, kat akhirat nanti, dia duduk dalam neraka sampai bila-bila. Satu hari neraka, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, alfusanah, 1000 tahun. Bukan 4 tahun. Kena azab. Mak duduk dalam syurga. Orang syurga boleh tengok orang neraka duduk sedih tengok kat sana. Anak dekat sana neraka tak boleh tengok mak ayah dekat dalam syurga. Sebab melihat syurga itu satu nikmat. Seronok tak? Tak seronok. Tapi tak berani tegur, Ustaz. Faham tak? Dia suruh cerita orang ni. Terus ada jiran sebelah. Terus ada kawan pejabat. Yang pi depan Allah nanti dia kata apa? Ya Allah, ni kawan saya ni duk pi masjid SPU tu ulang alik tak berhenti-berhenti, tiap-tiap hari duk pi, tiap-tiap hari duk pi mengaji. Kami jiran sebelah ni aurat tak tutup pekat kena masuk neraka. Ni kami nak kena masuk neraka ni pasal maklum ni lah Ustaz. Ya Allah ni. Tunjuk kita. Koklah sekali dia nak nasihat kami, koklah sekali nak tegur kami. Tapi dia tak pernah tegur kami, tak pernah nasihat kami pun. Ya Allah, hari ni kami kena masuk neraka. Dialah punya punca, dialah kan paling awal kena masuk neraka. Dia tunjuk muka kita. Pasal apa? Tinggal dakwah, tinggal ajak. Dan nak jawab apa depan Allah? Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, adakah sebab dia pandai? Tak. Adakah sebab dia alim? Tak juga, wallahu alam. Tapi menyampaikan walaupun sedikit, Allah akan bagi hidayah. Kita nak ajak orang bukan tunggu orang ikut. Allah bagi hidayah, dia dapat hidayah. Allah tak bagi hidayah tak? Tu kehendak Allah, tak nak bagi, Allah tak bagi, bukan kita. Tapi kalau Allah tanya, kita ada jawapan dah. Ya Allah, saya dah bagi tahu dah, ya Allah, saya dah nasihat dah, ya Allah, saya dah tegur dah, ya Allah. Imam Jaluddin As-Suyuti dalam kitab Khususnya fil Yaumul Jumaah cerita tentang nanti mak ayah bila dia duduk dalam kubur, semua kebaikan-kebaikan anak dia Allah akan bentang malam Jumaat, dia tengok. Sebab tu kita ni yang masih hidup, yang mak ayah dah meninggal dunia, buat baik. Pasal mak ayah kita akan tengok apa kita buat. Allah bentang ni. Dia nampak mak ayah kita seronok. Ya Allah, anak aku subhanallah dia pergi mengaji malam ni. Ya Allah, anak aku dia pergi kuliah. Ya Allah, seronoknya. Dah 9.30 pun tak balik-balik lagi. Tak habis kuliah lagi. Contoh. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mak ayah kita akan tengok dia gembira, dia seronok. Tapi ingat, dosa maksiat kita pun akan dibentangkan dekat dia. Bila kita buat baik, dia seronok, dia dapat manfaat. Sebab apa? Sebab dia berjaya mendidik kita jadi baik. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala bagian seperti mana dia melakukan. Seronok dia dapat. Tapi dosa maksiat kita buat pun, mak ayah kita menangis kat dalam kubur. Ya Allah, buatlah anak aku buat macam ni.
Dia tak tengok apa yang aku nampak kat sini. Dia tak tahu apa yang orang jadi kat dalam kubur ni. Awaklah dia buat satgi nanti dia kena azab ni. Pasal apa dia buat macam ni? Merayu merintih mak ayah kita dalam kubur tuan. Bila kita buat maksiat. Dan kalau dia dulu tak nasihat kita atas perbuatan tu, dia pula kena azab pasal dulu tak pernah tegur, tak pernah nasihat. Faham tak ni? Tapi kalau kita dah tegur, kita dah nasihat, Allah tak azab kita, tapi kita sedih atas perbuatan anak-anak kita. Faham tuan-tuan? Allahumma salli alaihi. Dakwah, ajak, tegurlah takat mana kita mampu boleh tegur. Jangan tinggal dakwah. Nombor 2, Sallallahu Alaihi Muhammad hijrah. Nabi SAW dan para sahabat hijrah, cuma tak ada hijrah lagi lepas Fathul Mekah. Kita berhenti 5 minit lagi, insyaAllah. Boleh kot nak? Tadi bunyi dia, ni tak bunyi dah. Anak saya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi kata, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun. Tak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan niat. Kita ni akan consistently berhijrah. Sebab hijrah ni ada 2. Satu dia panggil hijrah makaniyah, satu lagi dia panggil hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah maksud hijrah tempat. Hijrah ma'nawiyah maksud hijrah dalam makna sahaja. Dan dalam hijrah makna ni saja dia ada satu hijrah, nama dia hijrah, dia ada nama sulukiyah. Sulukiyah ni maksud akhlak, peribadi, kelakuan, perangai. Dan kita sentiasa kena berubah jadi lebih baik dalam perangai kita. Setiap hari kena berubah jadi baik, kena berubah jadi baik. Dan nak berubah jadi baik ni dia kena ada 2. Satu, niat mesti betul. Yang kedua, mesti ada mujahadah. Kena lawan. Nak semayang sunat, lawan. Malasnya, ya Allah. Ya Allah, bangkit. Allahu Akbar. Lawan juga, dapat 2 rakaat. Ya, malasnya nak baca Quran. Ya Allah, malasnya baca Quran. Ya Allah, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masuk notification. Buka pula. Buka tu tuan-tuan, tengok WhatsApp, Facebook, TikTok, maknanya oyuk begitulah. Mujahadah, lawan. Nak pergi masjid, syaitan kata tak payah pergi lah ni, sejuk-sejuk ni, duduk di rumah tak apa ni, hujan apa semua. Lawan, start motor pergi juga. Nak sedekah, satgi habis duit aku ni, ambil, lawan, mujahadah, buh juga dalam tabung. Tuan-tuan sekalian, Sallallahu Alaihi Muhammad, nak buat ibadat kena mujahadah, kena sentiasa fight, kena sentiasa lawan. Tuan-tuan, kita masuk tahun baru. Bila tahun baru kena ada azam. Nak berubah. Tak payah berat-berat, tak payah banyak-banyak. Tambah bagi ada lebih sikit daripada yang sebelum. Kalau tuan-tuan masih belum lagi istiqamah dengan solat tahajud, start esok nak kena start buat 2 rakaat tahajud. Kalau dah biasa buat 2 dah, tambah lagi 2 semayang taubat atau semayang hajat, bagi jadi 4. Quran nak kena tambah 1 muka surat. Start esok pastikan 1 muka surat kita baca. Dah biasa dah 1 muka surat, bagi jadi 2 muka surat. Masuk tahun baru ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, apa benda kita nak buat? Sunat witir tak mau tinggal. Pastikan setiap hari kita buat sunat witir. Tambahan daripada ibadat yang kita buat. Lagi apa? Nak tutup aurat bagi sempurna. Sallallahu Alaihi Muhammad, yang tak pakai stokin lagi, start pakai stokin. Orang perempuan. Stongan tak pakai, tahu stongan? Stokin kat kaki, kat lengan, nama stongan lah. Tu produk saya sendiri, tak buat lagi. Tangan, kubur lengan, tutup lengan, ni aurat, jaga. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang pakai tudung singkat, nak bagi tudung labuh sikit. Inilah waktu dia. Buat bagi ada sikit penghijrahan. Tak payah banyak, tambah sikit sahaja. Mudah-mudahan dia jadi istiqamah dan setiap tahun akan bertambah. Azam tahun ni nak puasa 3 hari sebulan. Start pada tahun ni, kita dah start dah sehari, setiap bulan kita akan puasa 3 hari. Contoh. Dan semua penambahan ini perlukan kepada 2 perkara disebut tadi. Niat mesti betul, bukan pasal apa-apa.
bukan pasal nak tunjuk ke orang, bukan pasal nak buat konten TikTok, bukan pasal nak buat apa-apa, bukan pasal apa-apa. Aku buat penambahan ini kerana Allah. Yang kedua, sudah pasti kita akan berhadapan dengan halangan, ancaman, macam-macam benda yang tak mau bagi kita buat benda yang kita nak buat. Maka mujahadahlah, lawanlah, fightlah supaya kita dapat buat apa yang kita hajarkan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap, minta maaf terlajak sikit. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini jadi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan hijrah, ma'al hijrah ini jadi satu stepping stone, satu sempadan kita berubah menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.